Hai guys, kembali kita ke pelajaran seterusnya. Tajuk hari ini ialah Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara. Dalam unit ini, kita akan belajar tentang ciri masyarakat penyayang, kepentingan memperkukuhkan masyarakat penyayang, cara menyantuni masyarakat yang berkeperluan, keutamaan dalam membantu masyarakat yang berkeperluan bagi merealisasikan masyarakat penyayang, mengekspresikan perasaan apabila dapat membantu mewujudkan masyarakat penyayang, amalan masyarakat penyayang dalam konteks kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang pertama, belas kasihan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, rajin membantu. Yang keempat, ambil berat. Yang kelima, bertanggungjawab. Yang keenam, bertimbang rasa. Yang ketujuh, pemurah. Yang ke-8, prihatin. Yang ke-9, bekerjasama. Dan yang ke-10, baik hati. Dengan mewujudkan masyarakat penyayang, banyak kepentingan yang akan kita perolehi. Kepentingan tersebut dapat memperkukuhkan konsep masyarakat penyayang di negara ini. Kepentingan lain yang boleh diperolehi adalah seperti berikut. Dapat mewujudkan suasana aman dan harmoni, dapat memperkukuhkan perpaduan, dapat mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat, dapat meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. Terdapat juga masyarakat berkeperluan memerlukan prihatin dari kita. Golongan ini memerlukan pembelaan dari segi bantuan dan bimbingan sewajarnya. Adalah antaranya termasuklah golongan gendalangan, golongan miskin, penagih dadah, bekas panduan dan pesakit AIDS. Golongan berkeperluan ini wajar diberi keutamaan dalam membantu mereka mengharungi kehidupan seharian. Antara faktor golongan ini harus diberi keutamaan adalah seperti di bawah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk hidup dalam persekitaran yang baik. Contohnya, anak-anak gendalangan harus diberi kehidupan yang dapat memenuhi keperluan asas dan peluang pendidikan serta kemahiran. Yang kedua, setiap anggota masyarakat perlu diberi kesedaran tentang penyakit berbahaya. Contohnya, pesakit AIDS diberi kesedaran tentang cara penjagaan yang betul supaya mereka dapat rawatan yang sewajarnya untuk hidup seperti orang lain. Yang ketiga, setiap anggota masyarakat juga harus menerima mereka yang pernah menagih dadah dan melakukan jenayah. Contohnya, bekas banduan dan bekas penagih dadah perlu dilayan seperti anggota masyarakat yang lain dan diberi peluang pekerjaan serta pendidikan supaya mereka juga berjaya. Yang keempat, setiap anggota masyarakat juga harus mendapat peluang rawatan yang sewajarnya supaya mereka sembuh daripada penyakit berbahaya. Contohnya, golongan miskin yang tidak mampu untuk membayar rawatan penyakit seperti kanser dan rawatan dialisis. Terdapat banyak agensi yang boleh disertai untuk membantu golongan berkeperluan supaya mereka dapat perhatian yang sewajarnya. Antara agensi tersebut seperti MAKNA atau Majlis Kanser Nasional. MAKNA membantu pesakit kanser yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan. MAKNA merupakan sebuah pertubuhan sosial bukan berasaskan keuntungan, terutamanya ditugaskan untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap usaha, kepakaran dan kebajikan dari setiap lapisan masyarakat untuk melawan kanser dan mengurangkan kesakitan, penderitaan dan mobiliti bagi
pesakit kanser, ia bertujuan untuk menyediakan penjagaan rawatan, penjagaan pencegahan, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan kanser untuk pesakit kanser dan keluarga mereka, kumpulan berisiko tinggi dan orang awam di Malaysia dan seluruh dunia. Bersama-sama dengan rakyat Malaysia dari semua lapisan masyarakat, Magna berharap untuk memberi inspirasi kepada perubahan luar biasa dan memberi orang yang terlibat dengan kanser diperbaharui harapan dalam kehidupan. Yayasan Salam Malaysia menggalakkan semangat kesukarelaan dan menyediakan peluang kepada rakyat Malaysia untuk sama-sama membantu golongan yang memerlukan. Salam menganjur pelbagai program-program sukarelawan di mana program ini dapat membentuk kepribadian dan semangat menolong. Tumpuan program dalam pendidikan, kesihatan dan kerja pembangunan komuniti serta bantuan kecemasan. Salam adalah sebuah organisasi bebas yang bukan berorientasikan keuntungan. Perbelanjaan bagi aktiviti adalah dibiayai oleh badan korporat, kerajaan dan sumbangan orang ramai. Yang ketiga, pemadam mendidik masyarakat daripada terlibat dengan dadah. Pemadam ditubuhkan di atas sokongan rakyat. Segala usaha yang dilaksanakan atas kepentingan rakyat. Pemadam mengajak ke arah kebaikan dan menyeru seluruh rakyat Malaysia menghargai kehidupan mereka dengan mengelakkan diri dari terjumus dalam aktiviti yang tidak membawa manfaat kepada diri, keluarga, bangsa dan agama. Pemadam yakin apabila ahli masyarakat dan pemimpin di semua peringkat berada dalam satu landasan dan satu tujuan, membebaskan Malaysia daripada masalah dadah, akan tercapai. Majlis AIDS Malaysia meningkatkan kesedaran dan membantu golongan yang menghidapi penyakit AIDS. Majlis AIDS Malaysia atau singkatan MAM ialah sebuah majlis yang ditubuhkan untuk mengkoordinasikan serta menyokong badan-badan yang bekerja tentang isu HIV dan AIDS di Malaysia. Ia telah ditubuhkan pada 1992 dan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, sektor swasta serta badan-badan antarabangsa. Objektif utama Majlis AIDS Malaysia untuk meningkatkan kesedaran HIV/AIDS, mencegah penyebaran HIV, menghapuskan diskriminasi, stigma dan prejudis yang berkaitan dengan HIV/AIDS, mempromosi dan melindungi hak-hak mereka yang terdedah pada HIV/AIDS, memastikan yang mungkin kualiti tertinggi hidup bagi mereka yang mempunyai HIV/AIDS, menyediakan penjagaan dan sokongan kepada individu dengan HIV/AIDS. Okey, kita masuk pula kepada cara memupuk budaya penyayang dalam masyarakat. Okey, yang pertama, memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam. Okey, contoh gambar seperti di sini. Nampak? Memberikan bantuan kepada mangsa bencana alam. Okey. Yang kedua adalah menyertai rukun tetangga. Okey, membuat pemantauan di taman-taman atau kampung pada malam hari. Okey, yang ketiga adalah melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Okey, contohnya seperti gambar ini. Okey, kita boleh lihat gambar ini. Gambar cikgu-cikgu sedang bergotong royong menyusun kursi dan meja semasa pembukaan sekolah. Okey, boleh nampak. Okey, seterusnya memberikan bantuan kepada golongan OKU. Okey, nampak? Seorang telah menolak seorang OKU menaiki bas. Kesimpulannya, setiap anggota masyarakat, termasuklah anda, perlu memberi sokongan kepada semua aktiviti kemanusiaan yang melibatkan golongan berkeperluan. Kita perlu bersama-sama menghulurkan bantuan kepada mereka tanpa mengira kaum, budaya, agama dan bahasa.
Masyarakat perlulah mengamalkan nilai kasih sayang, kerjasama, baik hati, hormat dan toleransi. Sebagai masyarakat penyayang, kita akan berasa bersyukur dan gembira kerana dapat berbakti dan menyenangkan kehidupan anggota masyarakat yang memerlukan bantuan. Soalan pengukuhan. Negara kita dilanda bencana COVID-19 pada tahun 2020. Dalam bencana tersebut, banyak keburukan yang berlaku. Sebagai masyarakat penyayang, nyatakan dan terangkan tindakan anda dalam menghadapi situasi ini. Tulis dalam buku latihan anda. Okey, sekian. Terima kasih.